ini. Okey. Baik, kita lihat bab 6, ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Okey, seperti biasa kita tahu bahawa bab yang ke-6 ini adalah selepas bab yang ke-5. Okey, kalau ikut susunan sejarah, okey, tingkatan 4, bab 1 iaitu tentang warisan negara bangsa, bab yang kedua kebangkitan nasionalisme, bab yang ketiga iaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita. Bab yang keempat iaitu era peralihan kuasa British, iaitu ada BMA, Melayu Union, dan sebagainya. Dan bab yang kelima iaitu Persekutuan Tanah Melayu 1948, di mana menggantikan Melayu Union. Dan bab yang keenam ini kita tahu, negara kita menghadapi ancaman komunis. Jadi kita nak lihat bab yang ini bermula dengan 6.1. Take note benda-benda yang penting, fakta-fakta yang penting. Ingat, fakta-fakta yang penting antaranya iaitu tentang siapakah yang mengasaskan ideologi komunis. Ideologi ini diasaskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels, yang bermaksud orang yang menganut fahaman komunis, iaitu fahaman politik yang menjadikan, maksud komunis iaitu menjadikan ekonomi dan barang pengguna sebagai milik negara. Jadi itu fahaman komunis, dan antara buku yang paling penting ialah Communist Manifesto dan Das Kapital. Baik. Kemudian kita tahu bagaimana komunis telah kita kata sampai ke negara kita melalui dua negara, iaitu China dan juga Indonesia, di mana daripada China adanya parti Kuomintang yang berpejabat di China dan telah menyebarkan ideologi komunis di negara kita, terutama sekali di bandar-bandar. Itu daripada China. Dan kemudian daripada Indonesia iaitu tokoh-tokoh PKI, Parti Komunis Indonesia seperti Tan Malaka, Alimin dan Mosso, dan mereka telah pun menyebarkan dua negara ini telah menyebarkan ideologi komunis ke negara kita. Dan kemudian barulah ditubuhkan Parti Komunis Malaya ataupun PKM di Kuala Pilah pada 30 April 1930. Dan apakah matlamat mereka? Untuk mereka menyebarkan ideologi komunis melalui kesatuan sekerja, pertubuhan-pertubuhan, penerbitan akhbar dan juga sekolah-sekolah Cina. Dan semasa pendudukan Jepun, PKM telah bekerja sama dengan British untuk memerangi Jepun dengan membentuk MPAJA ataupun Bintang 3. Lalu PKM menerima pelbagai jenis bantuan seperti senjata, latihan, keuangan, bekalan logistik dan juga perubatan daripada British. Namun, selepas Jepun kalah pada tahun 1945, maka berlaku kekosongan politik di Tanah Melayu, kerana British lewat kembali ke Tanah Melayu, dan ini memberi peluang kepada PKM untuk meluaskan pengaruh mereka, di mana Bintang 3 PKM telah keluar daripada hutan dan melakukan kekacauan. Membunuh orang Melayu dan Cina serta India yang bersubahat dengan Jepun. Jadi itulah yang berlaku. Jadi apakah aktiviti-aktiviti PKM dan bagaimana ancaman yang dilakukan oleh PKM? Iaitu kita tahu PKM sebenarnya telah pun melakukan apa? Yang pertama, iaitu bermula dengan iaitu pembunuhan. Apabila komunis membunuh 3 orang pengurus ladang Eropah di Sungai Siput, Perak. Jadi pembunuhan ini telah menyebabkan Sir Edward Gen telah pun isytiharkan darurat. Apa itu darurat? Kecemasan. Jadi undang-undang darurat telah diisytiharkan oleh Sir Edward Gen, iaitu Pesuruhjaya Tinggi British. Baik, so ada soalan. Cikgu, saya nak tanya, kenapa PKM tak dibubarkan oleh BMA tapi MPAJA dibubarkan? Tapi dulu tu sama je. Okey. Baik, dia macam ni. Iaitu British ada kuasa untuk bubarkan MPAJA.
Kerana apa? Kerana MPAJA bekerja sama dengan British, iaitu bekerja sama dengan Force 136 untuk menentang Jepun. Jadi, kerjasama MPAJA itu ditubuhkan kerana untuk bekerja sama dengan British. Jadi bila Jepun dah tewas, maka MPAJA itu diminta untuk dibubarkan. Namun PKM tak boleh. Sebab PKM bukan under British dan bukan bekerja sama dengan British. Yang bekerja sama ialah MPAJA. Maknanya walaupun MPAJA itu sebahagian daripada PKM, namun MPAJA yang buat deal dengan British, bukan PKM. Jadi sebab itu British minta supaya MPAJA dibubarkan. PKM tak boleh sebab PKM tidak bekerjasama dengan British. PKM dia bergerak sendiri. Jadi itu perbezaan antara PKM dengan MPAJA. Baik, bagus soalan tu. Okey, baik. So kita teruskan lagi. Okey. Baik, apakah tindakan komunis di tanah Melayu? Baik, apa yang komunis buat di tanah Melayu? Yang pertama iaitu telah melumpuhkan ekonomi. Okey, dengan menyerang Lombong, Biji Timah dan juga ladang-ladang getah. Kerana apa? Kerana kedua-dua Biji Timah dan ladang getah ini adalah milik British, milik syarikat British. Jadi sebab itu mereka nak melemahkan ekonomi British. Okey, baik. So ada yang tanya, cikgu apa pendapat cikgu tentang komunis secara keseluruhan? Baik, macam ni. Komunis, idea dia bagus. Tetapi pelaksanaan tak bagus. Maknanya apa? Idea dia untuk mewujudkan masyarakat yang sama level, iaitu yang setaraf, yang masyarakat yang sama rata. Tidak ada yang terlalu kaya, tidak ada yang terlalu miskin. Semuanya akan diambil berat. Itu bagus. Idea itu bagus. Tetapi pelaksanaan dia, iaitu dengan memaksa orang-orang awam untuk menerima ideologi itu. Itu yang pertama, memaksa. Dan yang kedua, demi untuk mewujudkan masyarakat yang tanpa kelas tu, masyarakat yang sama, maka mereka mengharamkan agama. Jadi dua perkara ini, iaitu dengan penggunaan kekerasan dan juga mengharamkan agama, kedua cara ini adalah salah. Jadi ideologi bagus, tetapi cara yang salah. Jadi itu sebab secara keseluruhannya itulah tentang komunis. Tentang komunis. Baik. So kalau kita lihat, apakah tindakan komunis? Yang pertama telah melumpuhkan ekonomi. Kemudian yang kedua merosakkan infrastruktur, di mana merosakkan kemudahan-kemudahan asas seperti jalan raya dan juga pelbagai kemudahan-kemudahan yang disediakan juga telah dirosakkan. Dan juga komunis juga telah mengancam keselamatan rakyat, di mana rakyat diugut, diburu, kemudian dianiaya, kemudian juga telah dicolik, dia juga telah dibunuh. Jadi ini mengancam keselamatan rakyat. Nampak tak? Caranya tak betul. Cara yang tak betul. Sampaikan Sir Henry Gurney telah menjadi mangsa serang hendap komunis di Jalan Kuala Kubu Baru, dalam perjalanan ke Bukit Fraser. Dan kemudian yang keempat, komunis juga dengan beraninya mengancam pasukan keselamatan. So banyaklah anggota pasukan keselamatan, tak kira lah polis ataupun tentera yang terbunuh. Jadi ini 4 aktiviti komunis. Ingat 4 aktiviti komunis ni, iaitu melumpuhkan ekonomi, merosakkan infrastruktur, kemudian mengancam keselamatan rakyat dan mengancam pasukan keselamatan. Kenapa komunis buat kerosakan? Baik. Masih tak dapat tangkap Baik. Komunis buat kerosakan untuk menunjukkan bahawa mereka tu, komunis itu lebih superior daripada British. Maknanya, contoh, nampak tak? Aku rosakkan ini, nampak tak? Aku rosakkan jalan raya. Ada British boleh buat apa-apa? Tak boleh buat apa-apa, nampak tak?
Jadi korang patut sokong kami. Kami ni sebenarnya yang lebih power daripada British. British tak boleh buat apa-apa. Nampak tak? Jadi ini menyebabkan rakyat apa tahu, rakyat rasa tergugat, rakyat rasa macam tak baguslah British, betul lah British memang tak power lah. British memang tak boleh buat apa-apa lah. Jadi kalau macam tu baik aku sokong yang power. Siapa yang power? Okey, komunis. Jadi sebab itu nak tunjukkan kuasa. Kau tak payahlah macam komunis kata apa? Kau tak payahlah ikut British tu. Dia bukan boleh buat apa-apa pun. Aku rosakkan jalan raya. Aku pergi bunuh anggota keselamatan. Dia tak boleh buat apa-apa. Nampak tak? Kami lagi power. Jadi patut kamu semua rakyat sokong kami. Sebab kami lagi power. Kami lagi mampu untuk menguruskan negara ni. Itu sebenarnya matlamat komunis. Kenapa mereka merosakkan infrastruktur, merosakkan jalan raya, melumpuhkan ekonomi dan sebagainya. Nak tunjuk kuasa. Nak tunjuk kuasa. Kira macam budak-budak gangster kat sekolah korang lah kan. Budak-budak gangster kalau kat sekolah korang buat apa? Kalau dia jumpa orang, kau apa hal kau? Kan aku tumbuk kau sekarang, tak pasal-pasal. Dia nak tunjuk power. Dia nak tunjuk power, kan? Jadi, alah, kau nak bagi tahu cikgu, bagi tahu lah. Bukan boleh buat apa pun. See? Nampak? Gangster lah. Gangster kan? Tapi tiba-tiba kena ejek bapa, aku bagi tahu mak aku. Aku bagi tahu bapa aku, kau ejek nama bapa aku kan. Gangster apa itu? Kan? Jadi, jadi itulah ibaratkan PKN tu seperti gangster kampung lah. Macam tu lah. Baik. So, baik. So kita lihat seterusnya, iaitu berkaitan dengan 6.3 usaha-usaha menangani ancaman komunis. Kita dah belajar itu ada 9 usaha. Yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang darurat. Di mana kita telah lihat, undang-undang darurat ni telah memberi kuasa kepada pasukan keselamatan untuk menahan sesiapa yang disyaki terlibat dalam pergerakan komunis, mengenakan hukuman yang berat, mengetatkan undang-undang senjata api, menggeledah rumah-rumah kediaman yang disyaki terlibat dengan komunis dan sebagainya. So itu yang pertama, penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua iaitu pemerkasaan. Maknanya menambahkan kekuatan pasukan keselamatan. Contohnya macam polis. Kita tahu polis ada cawangan khas yang ditubuhkan untuk mengintip pergerakan komunis. Kemudian special constables yang tugasnya digunakan untuk mengawal ladang dan juga kawasan kawasan lombong. Polis hutan. Polis hutan sebenarnya tugasnya adalah untuk memburu komunis dan membuat rondaan di kawasan pinggir-pinggir hutan. Polis wanita juga membantu pasukan polis sedia ada. Senoi Perang, iaitu pasukan yang orang asli yang tugasnya mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Itu Senoi Perang. Dan juga Auxiliary Police, di mana tugasnya adalah untuk mempertahankan bandar dan kampung daripada ancaman komunis. So, itu daripada pasukan polis. Bagaimana dengan tentera? Tentera kita ada pasukan askar Melayu, yang membanteras gerila komunis dalam hutan, dan juga pasukan askar Commonwealth, di mana askar-askar daripada negara-negara bekas tanah jajahan British seperti Britain, Australia, New Zealand, mereka semua telah pun hantar pasukan-pasukan askar untuk membasmi komunis di negara kita. Pasukan askar Commonwealth dan juga Sarawak Rangers yang terdiri daripada orang Iban, dan mereka ini tugasnya untuk menjejak tempat persembunyian komunis di dalam hutan. Jadi itulah Sarawak Rangers. Dan kemudian ada juga yang sukarelawan, iaitu Home Guard. Baik, apakah tugas Home Guard? Iaitu pasukan pengawal kampung. Pengawal kampung mengawal kampung-kampung daripada serangan komunis. Baik, itu yang kedua. Yang pertama kalau kita ingat,
Okey, yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang, yang kedua iaitu pemerkasaan pasukan keselamatan, yang ketiga iaitu pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Di mana diperkenalkan kad pengenalan untuk apa? Mengawal pergerakan penduduk dan juga memudahkan pihak keselamatan membezakan orang awam dengan komunis. Jadi setiap kanak-kanak yang berumur 12 tahun perlu mendaftar. Mendaftar ya. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, rancangan BRICS. Baik, rancangan BRICS dilancarkan oleh Sir Henry Gurney. Ingat Sir Henry Gurney yang launchkan benda ni. Tetapi ianya diketuai oleh Lieutenant General Sir Harold Roden Briggs. Baik, apakah matlamat rancangan BRICS? Adalah untuk memutuskan hubungan PKM dan MINUAN. Apa itu MINUAN? MINUAN adalah satu organisasi yang ditubuhkan untuk mendapatkan bekalan makanan dan wang untuk kegunaan komunis. So MINUAN lah yang sebenarnya yang telah melakukan peras ubud, rompakan, semata-mata untuk supply makanan, ubat-ubatan, maklumat kepada PKM. Jadi dengan bagaimana mereka boleh memutuskan hubungan ini, rancangan BRICS ni, iaitu dengan menubuhkan kampung baru. Ya, kampung baru di mana kita tahu bahawa penduduk-penduduk setinggan yang tinggal di pinggir-pinggir bandar ataupun pinggir-pinggir hutan, mereka ni yang selalu membantu PKM. Maka penduduk-penduduk di pinggir hutan itu dipaksa untuk berpindah ke kawasan penempatan baru. Dan penempatan baru itu digelar sebagai kampung baru. Nak asingkan supaya mereka tak dapat bantu lagi PKM. Itu. Ingat rancangan BRICS dikaitkan dengan kampung baru. Ya, kampung baru. Baik. Dan banyak ke cikgu? Banyak. Hampir 410 buah kampung telah dibina untuk agenda kampung baru. Baik. So yang keempat rancangan BRICS. Yang kelima, tawaran pengampunan. Iaitu risalah-risalah telah diedarkan untuk mengisytiharkan pengampunan kepada komunis yang akan menyerah diri. So tawaran pengampunan. Yang keenam, dibuat kempen, iaitu kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat, di mana penduduk berbilang kaum diseru supaya mendaftarkan diri kepada pihak berkuasa untuk menjalankan buat demonstrasi kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Siapa penjahat itu? Iaitu komunis. Jadi itulah dia tentang yang keenam, iaitu kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Yang ketujuh, perintah berkurung. Apa itu perintah berkurung? Tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempoh tertentu. Seperti yang berlaku di Labis Johor, dan juga seperti yang berlaku di Tanjung Malim, di mana penduduk-penduduk ini dikenakan perintah berkurung. Untuk mengelakkan mereka berhubungan dengan komunis. So itu yang ketujuh, perintah berkurung. Yang ke-8, perang saraf. Di mana perang saraf ini iaitu menjalankan operasi untuk hapuskan komunis, tapi dengan cara memenangi hati dan fikiran rakyat. Di mana projek ini ataupun perang saraf ini telah dilaksanakan oleh iaitu Sir Gerard Templar yang menjadi pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Dan beliau telah menjalinkan hubungan baik dengan penduduk-penduduk di semua kawasan dan berjaya memujuk rakyat berbilang kaum supaya bersatu dan membanteras ancaman komunis. Bagaimana caranya? Templar telah mendampingi rakyat dan mengetahui masalah dan pandangan rakyat tentang komunis semualah. Jadi ini adalah kita kata sebagai satu cara perang saraf. Dan dalam perang saraf itu juga
selain daripada mengadakan lawatan, mengadakan lawatan ini tindakan dia, mengadakan lawatan, kemudian juga melonggarkan syarat kewarganegaraan di mana bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang bersatu padu. Sebab itu 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah layak menjadi warga negara. Dan kemudian mengadakan pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur supaya parti politik dapat sokongan untuk mengadakan pilihan raya dan bertujuan untuk menentang komunis. Dan yang terakhir, menawarkan hadiah wang tunai kepada sesiapa yang dapat beri maklumat sehingga berjaya menangkap Chin Peng, iaitu pemimpin PKM, sama ada hidup atau mati. So itu yang ke-8, perang saraf. Selain daripada yang kita bagi tahu tadi, iaitu terdapat juga cara-cara lain dalam perang saraf, iaitu dengan memenangi kepercayaan orang asli, dan juga memajukan perkhidmatan penerangan, iaitu dengan menubuhkan Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya, supaya dapat menimbulkan kesedaran tentang kepada masyarakat supaya terus menyokong kerajaan dalam membanteras komunis. Dan seterusnya memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih. Kawasan hitam tu maksudnya kawasan yang masih ada ancaman komunis, dan kawasan putih adalah kawasan yang bebas daripada ancaman komunis. Baik. Dan yang terakhir, usaha yang terakhir iaitu rundingan baling, di mana satu pertemuan telah dilakukan antara pemimpin Kerajaan Persekutuan iaitu Tunku Abdul Rahman dengan pemimpin PKM yang berlaku di Baling, Kedah. Sebab itu dipanggil rundingan baling. Dan pihak yang berunding adalah daripada Wakil Persekutuan Tanah Melayu iaitu Tunku Abdul Rahman ditemani oleh Tan Cheng Lock dan David Marshall, dan manakala satu lagi ialah PKM diwakili oleh Chin Peng, Chen Tien dan juga Rashid Maidin. Baik, syarat yang Tunku kenakan kepada Chin Peng iaitu pertama, bubarkan PKM. Kedua, meletakkan senjata. Dan yang ketiga, menyerah diri. Chin Peng pula kata boleh. Peletakan senjata dan penyerahan diri akan dibuat jika kerajaan bersetuju untuk mengiktiraf PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Nah, jadi permintaan itu tidak dapat dipenuhi oleh Tunku Abdul Rahman kerana bahaya. Bahaya kalau mengiktiraf PKM sebagai sebuah parti politik yang sah. Maka sebab itu rundingan ini gagal. Rundingan balik telah pun gagal. Baik, 6.4. Apakah kesan zaman darurat terhadap negara kita? Kesannya kita boleh lihat dari sudut aspek politik, ekonomi dan juga sosial, di mana dari sudut aspek politik, kesan zaman darurat yang berlaku selama 12 tahun daripada 1948 hingga 1960, iaitu peningkatan jumlah warga negara. Why? Kerana ada 1.2 juta orang Cina dan 180,000 orang India telah pun menjadi warga negara. Itu peningkatan jumlah warga negara. Yang kedua, penubuhan MCA, iaitu Malayan Chinese Association, di mana MCA ini bertujuan untuk apa? Untuk membantu British memerangi komunis. Dan ini nak menunjukkan bahawa sebenarnya orang Cina pun tidak menyokong komunis, malah orang Cina inginkan juga keamanan tanpa huru-hara. Itu MCA. Yang ketiga, mempercepat kemerdekaan. Kesannya dari sudut politik iaitu telah mempercepatkan kemerdekaan, di mana British sedar tidak boleh tamatkan darurat melalui strategi ketenteraan semata-mata. Tak mampu. Tak boleh pun akan berterusan perentangan ini. Maka British bersedia untuk mempercepatkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. So, mempercepatkan kemerdekaan adalah salah satu kesan daripada aspek politik. Manakala dari sudut aspek sosioekonomi, iaitu penentangan ancaman ataupun penentangan komunis telah meningkatkan kos perbelanjaan British. Di mana kita tahu perbelanjaan dia
kerajaan telah belanja lebih 10 juta sebulan atau 120 juta setahun untuk semata-mata bantras, bantras komunis. Jadi ini adalah telah meningkatkan kos perbelanjaan dan merugikan kerajaan. Dia rugi. Sebab duit tu boleh dihalakan ke perkara lain. Dan seterusnya, kesan daripada sudut aspek sosioekonomi, iaitu menyebabkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat. Di mana rakyat takut untuk keluar pergi bekerja, harga barang makanan melambung tinggi, makanan tak cukup. Jadi penduduk sukar bergerak. Jadi aktiviti penduduk tidak dapat dijalankan dengan baik. Jadi ini memberi kesan kepada rakyat, rakyat menderita dan sengsara. Baik. Kemudian, seterusnya iaitu aspek sosioekonomi. Hal ini telah merenggangkan hubungan kaum. Di mana kita tahu, daripada sudut aspek sosioekonomi, di mana ancaman komunis telah menyebabkan pandangan orang Melayu bahawa orang Cina semua komunis, dan orang Cina pula berpandangan bahawa orang Melayu semua tak suka diorang. Kerana dianggap sebagai komunis. So ini telah merenggangkan hubungan kaum. Ya. Dan juga jumlah korban zaman darurat, di mana jumlah korban adalah begitu tinggi. Puluh ribu yang telah mati akibat daripada keganasan komunis ini. Maka akhirnya darurat ditamatkan. Ditamatkan pada tahun 1960, dan kesan darurat ini kita tahu nyawa terkorban, harta benda musnah, rakyat sengsara. Dan darurat tamat pada 31 Julai 1960, berlangsung selama 12 tahun. So iktibarnya, pelbagai usaha kerajaan telah mengembalikan keamanan, jadi kita kena hargailah keamanan yang dikecapi. Baik. So dengan itu maka telah pun tamat bab yang ke-6. So total ada berapa subtopik? 4. 6.4. Ya, sampai 6.4. Baik. So itulah berkaitan dengan bab yang ke-6. Jadi sebelum kita pergi kepada soalan, ada tak apa-apa soalan yang kamu nak tanyakan? Ada tak soalan-soalan yang kamu nak tanyakan yang mungkin tak faham lagi? Ya, betul. Betul, kita merdeka pada 31 Ogos 1957, betul? Betul. So kenapa? Okey. Okey. Baik, confuse kan? Kita merdeka 1957. Tapi darurat masih ada pada waktu itu. Ya. Ya, sebenarnya kita ni merdeka daripada cengkaman British. Maknanya British telah lepaskan negara kita dan kita merdeka pada 1957. Tetapi ancaman komunis itu masih wujud tak pada waktu itu? Wujud. Masih ada. Jadi, semua rancangan seperti rancangan BRICS, seperti perang saraf, semuanya masih lagi diteruskan. Sampailah tahun 1960. Jadi itulah yang berlaku. Kerana ancaman komunis ini tidak tamat. Malah dia berterusan sampai tahun 1988. 1988 barulah diadakan perjanjian di antara PKM dengan kerajaan Malaysia. Barulah pada waktu itu PKM meletakkan senjata dan tidak melakukan aktiviti lagi. Baik. Cikgu, apa akan terjadi kalau rundingan baling diteruskan? Baik. Harus diingat, rundingan baling sebenarnya dia ingin mencapai matlamat, sama-sama bersetuju. Tapi kalau salah satu tu tidak bersetuju, bagaimana rundingan itu tercapai? Tak tercapailah rundingan tu. Dan kita lihat dalam sejarah bahawa rundingan baling gagal mencapai matlamatnya, sebab itu tidak diteruskan. Kalau diteruskan juga, untuk apa? Jumpa lagi dan masih cerita benda yang sama, iaitu orang tu nak ini, orang itu nak itu. In the end, still menemui kegagalan. Jadi tidak ada point untuk rundingan baling itu diteruskan. Sebab dah jelas, ada benda yang tidak boleh dikompromi oleh Tunku Abdul Rahman. Tidak ada satu benda yang tidak boleh
ditoleratkan ataupun tidak boleh ditolak ansurkan oleh Tunku Abdul Rahman, iaitu untuk mengiktiraf PKM sebagai parti politik. Itu memang taklah. Sebab dikhawatiri dengan membenarkan PKM menjadi parti politik, maka PKM bebas untuk menyebarkan ideologi komunis. Itu penting. Dan kamu kena faham komunis ini perlu kita kata dicegah kerana apa? Kerana dua perkara. Kerana kita perlu mencegah daripada wujudnya orang-orang yang berfikiran komunis. Dan yang kedua, kita perlu untuk hapuskan ideologi komunis di negara kita. Kita tak mampu untuk hapuskan ideologi komunis di dunia. Tapi untuk di negara kita, tak apalah. Yang penting negara kita tidak ada ideologi komunis. Jadi sebab itu tidak boleh teruskan. Cikgu, negara Korea Utara tu guna ideologi komunis ke? Ya, betul. Korea Utara, China, Cuba. Itu semua negara-negara yang masih lagi berideologi komunis. Masih. Ya, masih lagi. Cuma China telah membuka perdagangan mereka untuk meningkatkan ekonomi mereka. Vietnam dan Taiwan kan, Vietnam dulu ya, sekarang tak. Taiwan pun tidak. Walaupun Taiwan itu menganggap diri mereka adalah negara yang berasingan daripada China, tapi China beranggapan bahawa Taiwan itu sebahagian daripada mereka. Jadi itulah konflik-konflik yang berlaku. Sekarang ni dunia banyak konflik tau. Korang kena hati-hati. Antaranya, cikgu ni. Ada soalan nak tanya? Ada soalan-soalan lain nak tanya sebelum kita pergi kepada latihan. Korang ni alhamdulillah semakin berusia 16 tahun semakin matang, dan soalan-soalan kamu pun berkaitan dengan dunia dan sebagainya. Macam soalan Farisha Azhara kata, macam mana nak stop perang? Macam tu cikgu. Okey, baik. Macam kita tengok sebenarnya yang boleh menghentikan peperangan adalah pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Mereka yang boleh. Dengan apa? Sediakan tempat untuk perbincangan dan mencari jalan penyelesaian. Namun begitu, kita nampak gaya bahawa PBB juga kurang memberi input. Di mana kalau sepatutnya ada negara-negara yang menghadapi konflik, sepatutnya PBB membantu dan menamatkannya. Tetapi apabila PBB ada majlis keselamatan, ada majlis keselamatan, iaitu daripada 5 negara yang memiliki kuasa veto. Jadi sesuatu keputusan untuk membantu negara yang berkonflik itu perlu dapatkan kebenaran 5 negara. So kalau salah satu negara tu dia tak setuju, maka tidak boleh dilaksanakan program untuk menamatkan konflik itu. Dan kebiasaannya yang selalu jadi, ya betul Faribah, China, Russia, Amerika, Japan dan juga Jerman. Tapi apabila biasanya usaha ini biasanya ditentang oleh Amerika. Jadi itu jadi isu lah. Bincang macam parlimen lah, macam tu sepatutnya. Ya, itulah. Jadi kita berserahlah. Kita berserahlah. Dunia ada jumlah penduduk dunia adalah mencecah 4.4 bilion. Kita ni daripada negara yang berpenduduk 34.5 juta. Kan? Apalah sangat suara kita berbanding orang-orang besar di PBB itu kan. Cikgu, adakah pertanian merupakan ekonomi paling stabil? Baik. Pertanian sebenarnya adalah kegiatan ekonomi yang tidak stabil. Sebab sangat terdedah kepada cuaca, iklim dan juga harga. Harga di pasaran yang tidak stabil. Harga boleh jadi tinggi, harga boleh jadi rendah. Ekonomi paling stabil apa cikgu? Susah nak cakap lah. Tapi sebenarnya tak ada benda yang paling stabil pun. Tapi sebenar-benarnya lah
yang betul-betul stabil. Kegiatan ekonomi yang paling stabil ialah pendidikan. Sebab pendidikan memang tidak terjejas. Okey, sama ada ekonomi kita meleset atau ekonomi kita inflasi, pendidikan tetap diperlukan. Jadi, nak kata bagi cikgu lah, kegiatan ekonomi yang paling stabil adalah pendidikan. Okey, take note benda tu. Okey, baik. Bagus soalan-soalan tu ya. Okey, baik. So tak ada soalan. Tak ada soalan, kita akan pergi kepada soalan-soalan yang telah disediakan di dalam kertas ini untuk kita bincangkan. Tapi cikgu tak nak bawa idea soalan-soalan objektif ya. Cikgu nak bincangkan iaitu soalan-soalan esei ataupun soalan struktur. Ya, jom kita tengok soalan-soalan struktur dan juga soalan-soalan esei. Baik, dah sedia belum untuk kita bincangkan? Okey. Contohnya kalau kita lihat di sini iaitu soalan struktur. Okey, kita ambil satu soalan struktur dan kalau sempat kita ambil soalan esei satu. Soalan nombor 1. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan fahaman komunis? Okey, satu markah. Okey, macam biasa kita tahu bahawa fahaman komunis ni bermaksud fahaman ataupun ideologi yang mana ideologi yang menyebabkan ekonomi dan barang pembuatan milik negara. Kalau kita nak buat ayat yang penuh, dia punya macam ni. Iaitu kita buat ayat penuh fahaman komunis bermaksud ideologi. Cara pemikiran ideologi yang menjadikan kita kata ekonomi dan barang milik negara. Titik. Baik, cukup ke ayat ni cikgu? Cukuplah. Sebab apa? Satu markah. Satu markah cukuplah tu. Okey. Satu markah ni cukup. Tak payah nak ditambah lagi. Okey. Baik. Soalan 1B. Nyatakan penyebaran fahaman komunis ke negara kita. Baik. Penyebaran fahaman komunis ke negara kita tahu, penyebaran melalui dua negara iaitu daripada China dan juga daripada mana? Daripada Indonesia, betul? Daripada China dan juga Indonesia. Dan kalau lebih spesifik lagi, kita boleh mentionkan daripada China ni iaitu siapa? Iaitu Parti Kuomintang. Dan satu lagi iaitu Parti Komunis Nanyang. Nanyang. Itu dua parti. Kamu boleh mentionkan tu ya. China, Parti Kuomintang dan juga Parti Komunis Nanyang. Dan daripada Indonesia kita tahu daripada siapa? Daripada pemimpin PKI iaitu Parti Komunis Indonesia. PKI. Jadi 3 markah. Cukup tak untuk kamu berikan tu daripada China, Indonesia? 3 markah cukup tak? Cukup. Macam nak buat ayat? Iaitu kita boleh buat penyebaran fahaman komunis ke negara kita disebarkan dari dua negara ataupun dari negara China dan Indonesia. So kemudian kita explain lagi. Iaitu Parti Kuomintang dan Parti Komunis Nanyang adalah pihak ataupun adalah pihak yang menyebarkan ataupun kita kata Nanyang dari China dari China bertanggungjawab bertanggungjawab
menyebarkan fahaman komunis. Komunis ke negara kita. Titik. Manakala pemimpin Parti Komunis Indonesia. Dia sebetulnya bukan parti, partai. Partai Komunis Indonesia. Juga telah menyebarkan fahaman komunis. Jadi itu cara bagaimana untuk kita menjawab dan memperoleh 3 markah. Jadi ini caranya bagaimana membina ayat jawapan. Dan soalan seterusnya. Senaraikan bentuk bantuan yang diterima oleh PKM daripada British pada zaman pendudukan Jepun. Ini senang. Bantuan apa? Iaitu bantuan ketenteraan. Kita kata bantuan apa? Ketenteraan. Bantuan ketenteraan seperti senjata. Seperti senjata dan latihan. Yang kedua, iaitu apakah bentuk bantuan yang diterima? Iaitu makanan. Dan satu lagi iaitu perubatan. Cukuplah 3 markah. Tiga markah kat situ. Baik. Korang dah ambil jawapan belum ni? Dah ambil jawapan belum ni? Dah Kalau dah cakap dah. Dah Ya. Kadang-kadang ada pelajar yang malas nak ambil ni. Adlan dah ambil Adlan. Alif. Haras dah ambil Haras. Imran Yusof. Dah ambil Dah. Dah. Kau jangan. Aku sebat pun nanti kan. Ya, batu. Ya, betul. PKM dibantu oleh Force 136. Tak boleh Faribah. Sebab soalan dia, ingat soalan dia tanya, senaraikan bentuk bantuan yang diterima oleh PKM daripada British. Pada zaman pendudukan Jepun. Tu bukan MPAJA ke? Ya, dia macam ni. Keliru lagi tu iaitu sebenarnya macam ni. Kita tahu PKM. PKM tu besar. Dan PKM telah menubuhkan MPAJA. Untuk bekerjasama dengan apa? Bekerjasama dengan British. So di sini dia buat kerjasama dengan siapa? Dengan British. Iaitu melalui apa? Iaitu melalui Force 136. Iaitu British. Baik. Kemudian di bawah MPAJA ada satu lagi kumpulan, iaitu kumpulan ketenteraan dipanggil Bintang 3. Dia begitu. Bermaksud di sini, kita tahu bahawa keseluruhan ini adalah PKM. Seluruh tu PKM. Tapi MPAJA ni sebahagian daripada PKM. Namun Bintang 3 memang sebahagian daripada MPAJA. Dia begitu. Bermakna dia ada kecil lagi dia punya sub, iaitu Bintang 3 ini. Gitu. Nampak tak? Itu maksudnya. Maknanya di sini seluruh ni PKM. Tapi MPAJA dengan Bintang 3 dalam kawasan yang sama. Tapi Bintang 3, maknanya semua ni tuan dia PKM lah. Semua ni tuan dia PKM. Semua tu tuan dia PKM. Bila orang tanya Bintang 3 daripada mana? Daripada MPAJA. Dia salah satu bahagian daripada MPAJA. MPAJA banyak benda lagi. Kat dalam tu ada bahagian pendidikan, ada bahagian kerjasama dengan orang Cina dan ada lagi banyak lagi. Salah satunya Bintang 3.
Dan dalam PKM ada juga yang lain selain daripada MPAJA. Ada lagi yang benda lain kat sini. Ada lagi benda lain kat sini. Nampak tak? Tapi semua ni PKM. Semua tu PKM. Jadi inilah yang kita maksudkan sebagai sub-sub. Sub-sub pertubuhan. Ya. Sub pertubuhan lah. Okay. Baik. Dapat tak? Dapat itu. So inilah dia berkaitan dengan PKM. Ditubuhkan macam mana? Dia macam ni. Yang ini PKM ini kita kata sebagai parti politik. Ya, parti politik. MPAJA adalah kita kata sebagai iaitu sebagai parti politik juga. Ataupun kita kata sebagai sub bawah sub politik. Untuk apa? Untuk menentang Jepun. Memang MPAJA ditubuhkan untuk menentang Jepun. Sub politik. Tapi bintang 3 sebenarnya kita kata sebagai apa? Bintang 3 adalah kita kata sebagai pasukan tentera. Tentera apa? Tentera MPAJA lah sebenarnya. Jadi so itu perbezaan dia. Macam tu. PKM yang besar, MPAJA yang kecil khas untuk menentang Jepun, dan dalam MPAJA ada pula pasukan tentera bintang 3. Begitu. Tapi semua itu dipanggil apa? Komunis ataupun dipanggil PKM. PKM. Nampak tak? So itulah perbezaan di antara PKM sebagai parti politik, MPAJA sebagai sub politik khas untuk menentang Jepun. Dan juga bintang 3 adalah pasukan tentera MPAJA yang melakukan keganasan. Mula-mula memang diorang ni ditubuhkan untuk menentang Jepun secara ketenteraan. Tapi bila Jepun dah kalah, dia pula bertugas untuk apa? Untuk menghuru-harakan tanah Melayu bagi membentuk Republik Komunis Malaya. So inilah dia punya sub-sub dia. Boleh faham? Antara PKM, MPAJA dan bintang 3. Boleh faham So ini perbezaan-perbezaannya. So kena faham kat situ. Ya, dia masih lagi orang yang sama, benda yang sama. Baik. So ini yang kita lihat berkaitan dengan subtopik ini. Okey. Soalan seterusnya, ini soalan kebat. Pada pendapat anda, mengapakah ideologi komunis sukar diterima oleh orang Melayu? Ingat, pada pendapat anda, mengapa ideologi komunis sukar diterima oleh orang Melayu? Faham kan? Tadi cikgu ada bagi jawapan dia. Kalau kamu menerima soalan ini, kamu terus dapat soalan ini kamu terus sketch dia punya jawapan. Sketch jawapan dia. Jawapan dia apa? Kita tahu kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Dan juga yang kedua kita tahu bahawa komunis mengharamkan agama. Menggunakan kekerasan dan mengharamkan agama. Jadi dua ni cukup. So walaupun 3 markah, kamu boleh tambahkan dengan huraian. Ya. Walaupun 3 markah, kamu boleh tambahkan dengan huraian. Baik. Macam mana jawab soalan ni cikgu? Kita akan ambil daripada ayat soalan. Bila soalan pada pendapat anda, kita mula dengan pada pendapat. Pada pendapat saya. Sebenarnya dia tak nak pendapat saya, dia nak point dalam buku. Betul. Baik. Dia macam ni sebenarnya. Soalan pada pendapat anda itu mesti berdasarkan pengetahuan kamu dalam buku teks. Itu sebenarnya. Jadi, walaupun dia nak pendapat kamu, tetapi pendapat kamu itu mestilah sama dengan buku teks sebab itulah rujukan kamu. Kan.
Tapi itu pendapat saya. Iyalah, memang pendapat kamu. Tapi pendapat kamu itu mesti berdasarkan yang itu. Apa function kebat? Sebenarnya fact kebat ni berfungsi untuk apa? Untuk kamu membina pendapat kamu. Membina ayat kamu sendiri. Okay, membina ayat kamu sendiri. Dia tak ada scam pun. Nah, tak ada scam pun sebenarnya. Suka hati kau nak scam orang. Okey. Baik. Contoh okey. Pada pendapat saya. Okey. Ideologi komunis sukar diterima oleh orang Melayu kerana macam tu, kerana komunis menggunakan kekerasan untuk mencapai matlamat. Untuk mencapai matlamat, membina negara negara Republik ini tambahan Republik Komunis Malaya. Titik. Macam tu. Untuk mencapai matlamat, membina negara Republik Komunis Malaya. Baik. Selain itu, selain itu, menghapuskan kedudukan sultan atau raja boleh ke? Menghapuskan kedudukan sultan atau raja kurang tepat. Kalau kamu kata dengan membina Republik Komunis Malaya maka akan terhapuslah kedudukan sultan atau raja, ya. Itu kesannya. Itu kesannya. Tapi harus ingat, soalan tanya mengapa ideologi komunis ini sukar diterima. Ya, betul. Tergugat sahaja. So, kamu kena jawab directly. Ingat jangan korang pergi jam, macam cikgu cakap tadi, pergi jam kepada conclusion ataupun kesan. Jangan. Dia tanya itu, kamu bagi itu. Mengapa? Bagi sebab. Contoh, selain itu, kita boleh buat lagi, iaitu ideologi ini sukar diterima. Kerana komunis mengharamkan sebarang bentuk bentuk kita kata agama. Sebarang bentuk agama dalam ideologi mereka. Hal ini kamu boleh tambah dengan pendapat kamu. Hal ini bercanggah dengan adat adat istiadat Melayu yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. Nampak tak? So ayat yang hal ini bercanggah itu adalah ayat pendapat kita. Ialah kalau mengharamkan sebarang bentuk agama tak bolehlah. Kan? Sebab dalam adat istiadat Melayu pun ada yang banyak unsur-unsur yang berpegang teguh kepada ajaran Islam. So tak bolehlah macam tu. Nampak tak? Ini cara pendapat kamu. Mesti berteraskan buku teks. Mesti. Ya, ayat last tu dapat. Ya, ayat last tu dapat. Ingat ayat ini kekerasan untuk mencapai matlamat. Ini fakta. Membina Republik Komunis Malaya. Satu. Yang kedua, ideologi ini sukar diterima kerana komunis mengharamkan sebarang bentuk agama dalam ideologi mereka. Dua. Hal ini bercanggah dengan, ini fakta juga, dan hal ini bercanggah dengan adat istiadat Melayu yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Ini adalah huraian. So, huraian juga diberi satu markah. Ingat sebenarnya dalam sejarah, apa juga ayat yang kamu beri, apa juga jenis, fakta ke, huraian ke, contoh ke, inference ke, kesannya ke apa ke,
memang akan diberi markah. Cuma mesti relevan, mesti menjawab soalan. Kalau kamu berilah fakta huraian, contoh, inference dan sebagainya, tapi tak relevan, tidak menjawab soalan, maka memang tak dapat markah. Memang tak dapat markah. So take note benda ni. Ya, pegang betul-betul. Aku mesti jawab soalan. Aku bukan suka-suka hati bagi pendapat. Tak. Aku mesti jawab soalan. Soalan apa? Aku jawab yang ini. Okay. Jangan memandai-mandai. Senang cerita macam tu. Jangan memandai-mandai. Okay. Boleh faham Pada Syah? Okay. Itu paling penting. Ya. Okay. Supaya kamu dapat memberikan jawapan yang tepat. Jawapan tu tepat. Okay. Baik. Bagus. Baik, so kita telah menjawab soalan struktur satu A, B, C dan juga D. Dah ambil jawapan ni, kita boleh terus kepada soalan essay. Mungkin kita boleh tengok satu soalan essay. Satu soalan essay untuk kita lihat berkaitan dengan satu, dua. Kita pergi kepada soalan essay. Ni dia. Baik. 10-6. Baik. Ini soalan essay. Tapi mohon maaf cikgu cakap awal-awal bahawa sebenarnya soalan-soalan essay jarang diberi 10 markah. Jarang sebenarnya. Ini jarang 10 markah. Dalam peringkat SPM biasanya 4, 6 ataupun 8. 10 jarang sangat. Jarang sangat. Ataupun mungkin tak ada pun sebenarnya. Sebab ingat kamu semua sebenarnya adalah generasi yang ketiga KSSM. Generasi ketiga Generasi ketiga KSSM. Sejarah KSSM ni, sejarah baru ni. Maka, untuk tahun lepas, sejarah untuk generasi pertama dan juga tahun ini generasi kedua, cikgu lihat memang tidak ada 10 markah. Memang tak ada 10 markah. Tetapi bagaimana soalan ini keluar? Na'udzubillah 10 markah. Namun begitu, bagaimana soalan ini menjadi 10 markah? Mungkin kerana pembuat soalan ini ingin mengurangkan soalan. Jadi, dia bagi 3, so dia kata lebih baik bagi 10, 6, 4. Sebenarnya boleh je. Iaitu mungkin dia buat sepatutnya 6, kemudian sini 8, sini 8. Kan? Ataupun, 6, 8, 8 pula. 4, 8, 8. Boleh je sebenarnya. Sebab total mesti 20 markah. Ingat total 20 markah. Kalau dapat 10 markah ni pasrah korang, tapi tak susah pun sebenarnya. Contoh, kalau kita lihat bagaimanakah soalan A ni soalan ini, bagaimanakah cara Gerard Templer bertindak untuk memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Baik, bagaimana cara untuk bertindak memenangi hati dan fikiran penduduk Persekutuan Tanah Melayu? 10 markah. Kamu boleh explain semua yang ada. Semua cara-cara dalam, ingat, kamu mungkin tak tahu, apa yang dia buat sebenarnya? Ingat, Gerard Templer dia buat apa? Dia buat perang saraf. Ingat dia buat perang saraf. Jadi, bagaimanakah perang saraf ini boleh memenangi hati dan fikiran penduduk? Kamu explain semua yang ada dalam perang saraf. Iaitu yang pertama, pertama iaitu melawat penduduk. Itu fakta. Pertama, melawat penduduk. Kemudian yang kedua iaitu apa? Melonggarkan syarat kewarganegaraan. Kewarganegaraan. Kalau 10 markah, nak berapa cikgu fakta? Kata 10 markah. 10 markah bagi 5. 5 fakta. Melawat penduduk, melonggarkan kewarganegaraan. Apa lagi? Iaitu tawaran pengampunan. Pengampunan. Lagi 2. Apa lagi 2? Bagi lagi 2. Perang saraf.
Okey, ya, memenangi. Okey, memenangi kepercayaan orang asli. Ya. Satu lagi. Bagi melawat penduduk, melonggarkan kewarganegaraan, tawaran pengampunan, memenangi kepercayaan orang asli. Ya, betul, iaitu kawasan hitam dan kawasan putih. Macam itulah. Okey, lima-lima ni apa cikgu? Lima-lima ni fakta. Jadi bila dapat fakta, kamu akan setiap fakta tu tambahkanlah dengan ayat huraian selepasnya. Jadi bila setiap 5 ayat ini, 5 fakta ni, kamu tambahkan dengan satu huraian, bukankah akan menjadi 10 isi yang melayakkan kamu untuk dapat 10 markah. Betul tak? Itu cara dia. Okay. So cara tak susah pun. Tak susah. Kalau kamu tahu taktik dia, okay, bagaimana untuk meletakkan fakta dan huraian, kamu akan dapat full mark. Ya. Baik. Itu cikgu tak nak tunjukkan bagaimana buat ayat sebab cikgu dah tunjukkan, okay, seperti tadi, okay, bagaimana cara membina ayat soalan. Okay. Dan setiap fakta tu kamu akan tambahkan dengan penanda wacana. Selain itu, seterusnya. Ya. Itu cara dia. Baik. Okey. Okey, kita pergi kepada, kita ada 10 minit lagi. Kita akan pergi tengok, soalan yang C. Ini korang selalu ingat soalan AC pun biasanya ada kebat. Contoh pada pandangan anda, mengapakah zaman darurat membantutkan perkembangan ekonomi negara? Pada pandangan anda, ingat macam Farisyah Azhara tadi bagi tahu, nama je minta pada pandangan saya cikgu. Tapi sebenarnya jawapan-jawapan dia macam ambil daripada buku. Memanglah. Sebab kamu dah belajar. Kemudian kamu gunakan pengetahuan itu dan berikan pendapat kamu berdasarkan pengetahuan tu. Cuba dia bagi soalan yang yang memang kamu tak belajar. Yang kamu tak tahu. Lagi demam. Lagi teruk. Contoh, pada pandangan anda, mengapa pada pendapat buku pada pandangan anda, mengapa negara-negara komunis seperti Korea Utara dan Cuba masih wujud sampai sekarang? Pening kau orang. Mana pula lah aku nak fikir dia punya jawapan ni. Ya, betul. Ingat ya, baca soalan betul-betul. Baik. So pada pandangan anda, mengapakah zaman darurat membantutkan perkembangan ekonomi negara? Kerana apa? Yang pertama sekali kita tahu, iaitu banyak kegiatan ekonomi terjejas. Kegiatan ekonomi terjejas. Mengapa terjejas? Akibat daripada apa? Akibat daripada serangan komunis. Ekonomi terjejas. Dan kamu boleh explain lagi, iaitu terjejas akibat serangan ekonomi komunis. Berikan contoh. Contohnya apa? Iaitu ladang getah, dan juga lombong biji timah. Lombong biji timah diserang komunis. So kegiatan ekonomi terjejas. Sebab serangan komunis. Itu fakta dan huraian. Dan kalau fakta seterusnya, fakta dan huraian, iaitu penduduk ataupun rakyat, penduduk. Khawatir ataupun kita kata tidak berani untuk keluar dari rumah dan bekerja. Kerana apa? Kerana takut diancam ataupun kita kata keselamatan tergugat. Tergugat kerana ancaman komunis. So, kedua-dua ini menyebabkan apa? So, menyebabkan ekonomi tidak. So, kesannya ekonomi tidak
ia tidak berkembang. Jadi macam itulah. So kita boleh buat ayat begitu. So satu fakta, satu huraian, satu fakta, satu huraian. So dengan ini, okay, kamu boleh mendapat markah penuh 4 markah. Okay. So inilah cara bagaimana untuk membina ayat jawapan. Okay. Baik. So ada tak soalan nak ditanyakan? Ada tak soalan yang ingin ditanyakan? Sebelum cikgu nak bagi assignment kat korang ni. Alamak, assignment ke? Ya, cikgu nak bagi assignment. Okay, come on lah kan. Cik belajar je, cikgu nak bagi assignment. Okay, iaitu soalan. Cikgu nak kamu semua, kita ada lebih kurang 17 orang. Cikgu nak kamu semua tolong jawab soalan nombor 2 esei. Soalan nombor 2, soalan nombor 2 esei itu iaitu soalan A, B dan C. Sila jawab dalam satu kertas, sehelai kertas. Okay. Sabar. Kau tulis dalam satu kertas, kemudian snap jawapan dia, snap gambar dan send kepada cikgu. Sebab hari Sabtu nanti petang tu kita akan bincangkan jawapan kamu. Ya, cikgu tahu. Sebenarnya cikgu sedar bahawa kertas tu memang ada jawapan kat belakang. Ya, memang ada. Memang ada jawapan. Tapi cikgu nak kamu buat. Cikgu nak kamu tulis. Itu dah memudahkan. Tetapi cikgu nak kamu buat dalam bentuk ayat jawapan. Cikgu tak kisah pun ada jawapan tu. Tapi cikgu nak tengok macam mana korang bina ayat. Ayat jawapan tunggang langgang ke, terabur ke. Okey. Jadi cikgu nak kamu snap dan hantar ke WhatsApp cikgu. Okey, WhatsApp kepada cikgu. So hari deadline dia, deadline dia adalah sebelum pukul 4 petang hari Sabtu. Maknanya sebelum mula kelas next kelas kita iaitu pada hari Sabtu pukul 4 petang. So itu deadline kamu. Okey. Saya asyik buat ayat BM panjang dan berbelit. Ingat macam cikgu cakap, okey, jawapan tak semestinya panjang-panjang. Ayat biar pendek-pendek dan padat. Maknanya pendek-pendek je, tak perlu nak panjang menyambung tak payah. Okey. Contoh paling senang, kalau 4 markah, anggaplah maksimum 4 ayat. Minimum 2 ayat. Jangan kau buat 4 markah tu kau buat 1 ayat dari hujung ke hujung. No. Okey, minimum 2 ayat. Kalau 8 markah, paling banyak pun mungkin 8 ayat. 8 markah, 8 ayat. Tapi kalau boleh sambung-sambung sikit boleh. Okey, so sama ada 4 ayat atau 5 ayat. Paling pendek 4 ayat. Jangan korang buat kurang daripada 4 ayat. Bermakna korang akan sambung-sambung dengan fakta. Sambung fakta dengan huraian sambung-sambung. Jadi jangan. Nanti melerit-lerit dan berbelit-belit. Okey, untuk 8 markah, paling sikit 4 ayat. Paling banyak 8 ayat. So, take note benda tu. Itu asas kepada pembinaan ayat BM. Macam mana korang ni BM pun ni? Kan? Kan cikgu buka kelas BM sekarang? Tak nak lah. Tak nak lah. Kan? BM aku nak ajar, sejarah aku nak ajar semua ajar.